wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid dalam kitabnya Tariqat Alawiyah, Jalan Lurus Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Kusrat 124, dorongan beradab kepada ulama dan para wali. Abu Uthman Al-Hiri mengatakan, bersahabat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan sentiasa merasakan kebesarannya dan sentiasa merasa diawasi olehnya. Bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnahnya dan sentiasa menetapi lahiriah ilmu. Bersahabat dengan para wali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghormati dan memberikan pelayanan terhadapnya. Bersahabat dengan keluarga adalah dengan akhlak yang baik. Bersahabat dengan teman adalah senantiasa menyenangkannya selama bukan merupakan dosa. Dan bersahabat dengan orang-orang yang kurang pandai adalah dengan mendoakan dan kasih sayang terhadap mereka. Maka menjadi kewajipan anda, wahai saudaraku, untuk mengagungkan orang yang berilmu dan memberikan hak mereka bagaimanapun keadaan mereka, kerana mereka merupakan para pengemban syariah yang suci, para penyeru ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang memerintahkan kebajikan dan yang mencegah kemungkaran. Maka merekalah yang diikuti dan cahaya mereka yang dijadikan petunjuk. Al-Quranul Karim menunjukkan kemuliaan dan keutamaan mereka, sedangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ketinggian kedudukan mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kita, tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kita, dan tidak mengetahui hak orang yang alim di antara kita. Terdapat pula hadis yang mengatakan, jadilah engkau seorang alim, seorang yang mempelajari ilmu, seorang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah menjadi orang yang kelima, nescaya engkau akan binasa. Daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis marfu' dikatakan, ada 3 golongan yang tidak ada yang meremehkan mereka kecuali orang munafik. Pertama, orang tua yang tetap berada dalam keislamannya. Kedua, orang yang memiliki ilmu. Yang ketiga, imam yang adil. Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala rahmatullah alaih mengatakan dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, kita telah berjanji secara umum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menghargai para ulama, orang-orang saleh dan para tokoh sekalipun mereka belum mengamalkan ilmu mereka, yakni semuanya, dan melaksanakan kewajipan hak-hak mereka serta menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka barang siapa yang merusak kewajipan hak-hak mereka, yakni dalam memuliakan dan menghormati mereka, bererti ia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Kerana para ulama merupakan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebar syariah dan pembantunya. Maka barang siapa yang meremehkan mereka, bererti ia juga melakukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu suatu kekufuran. Sebahagian ulama cenderung berpendapat demikian. Al-Syekh Abdul Hasan
bin Bunan mengatakan, tidak akan mengagungkan kedudukan para wali kecuali orang yang agung pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, hendaknya seseorang pertama-tama menghormati sisi ketuhanan, kemudian sisi kenabian, lalu para ulama yang mengamalkan ilmunya, selanjutnya para wali Allah, kerana mereka hamba-hambanya yang khusus. Dan hendaknya jangan menentang seseorang dari mereka dengan menyebutkannya secara khusus. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala meskipun sering menentang para ulama yang buruk, tetapi beliau tidak menyebut seseorang secara khusus. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, memandang orang saleh dan mencintai mereka merupakan keuntungan yang sangat besar. Maka bagaimana pandangan mereka kepada orang yang meminta keberkahan mereka? Ketika duduk bersama orang-orang saleh, seseorang hendaknya membaguskan prasangkanya dan mengusungkan hatinya dari segala sesuatu yang bagus maupun yang tidak bagus. Beliau juga mengatakan, apabila engkau memandang para wali dan orang-orang saleh dengan pandangan kritikan dan penentangan, maka engkau terusir dari mereka dan tidak mendapatkan keberkahan mereka, kerana mereka bergerak dengan suatu gerakan yang berbeza dengan gerakanmu dan memiliki niat yang tidak sama dengan niatmu. Dan jika engkau memandang mereka dengan pandangan keyakinan, engkau mendapatkan bimbingan mereka dan memperoleh petunjuk dari petunjuk mereka, dan rahasia mereka akan berjalan, iaitu mengalir pada dirimu. Saya penulis Al-Habib Zain bin Ibrahim mengatakan bahawa kerananya orang yang bersahabat dan bergaul dengan mereka hendaklah berhati-hati, jangan sampai menentang dan berpaling dari mereka, kerana menentang mereka bererti menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menentang Rasulullah bererti menentang Allah. Abul Hasan Al-Jawsaqi mengatakan, tanda kesengsaraan adalah apabila seorang hamba diberi anugerah bersahabat dengan para arif billah, orang yang kenal Allah, kemudian dia tidak menghormati mereka. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, para arif billah semestinya diperlakukan dengan penuh kejujuran, kerana mereka tidak menerima sikap berpura-pura. Mereka dapat membezakan perkataan yang benar dari perkataan yang dusta, sebagaimana engkau dapat membezakan antara rasa manis dengan rasa masam. Manfaat. Diriwayatkan dalam sebuah athar bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab seorang hamba, ternyata keburukannya lebih berat, maka dia diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Ketika dia telah dibawa, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, susullah hambaku dan tanyakanlah apakah dia pernah duduk di majlis seorang alim ketika berada di dunia, agar aku dapat mengampuninya dengan syafaatnya. Maka Jibril bertanya kepada hamba itu, lalu dia menjawab tidak pernah. Maka berkatalah Jibril, wahai Tuhan, engkau lebih mengetahui keadaan hambamu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata lagi, tanyakanlah apakah dia mencintai seorang alim. Maka Jibril pun bertanya kepadanya, lalu dia menjawab tidak. Allah berkata lagi, wahai Jibril, tanyakanlah apakah dia pernah duduk di satu meja dengan seorang alim. Jibril pun bertanya kepadanya, tetapi dia menjawab tidak. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata lagi, wahai Jibril, tanyalah kepadanya tentang nama dan nasabnya. Jika namanya sama dengan nama seorang alim, maka dia akan diampuni. Maka Jibril pun bertanya kepadanya, tetapi ternyata tidak sama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Jibril, peganglah tangannya dan masukkanlah dia ke dalam syurga, kerana dia mencintai seseorang yang mencintai seorang alim. Lalu dia pun diampuni dengan keberkatannya. Dikutip dari penutup kitab Al-Majma'ul Bahrain karya Syekh Ma'ruf bin Muhammad Bajamal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di sini disebutkan tentang adab, yang mana adab merupakan satu perkara yang agung di dalam Islam. Disebutkan dalam pepatah, man fatahul kitab la yafutuhul mihrab, barang siapa yang tertinggal untuk mempelajari kitab, la yafutuhul mihrab, jangan sampai dia terlepas untuk mendapatkan mihrab. Mihrab apa? Mihrab tu tempat ibadah. Jadi kalau dia tidak tergolong daripada ahli ilmu,
jangan sampai dia terlepas daripada menjadi ahli ibadah. Man fatahul mihrab la yafutuhul adab. Dan kalau seseorang itu terlepas dari menjadi ahli ibadah, paling kurang jangan sampai dia tidak mempunyai adab, dan itu yang paling rendah. Dan adab merupakan satu perkara ataupun merupakan satu mahkota kepada orang alim. Yakni orang yang alim kalau tidak mempunyai adab, maka ia tidak akan mengindahkan keadaan orang alim tersebut. Kerana seseorang itu akan dilihat daripada sudut adabnya. Terkadang ilmunya tidak terlihat, yang akan dilihat adalah adabnya. Jadi hatta ilmunya sedikit, tapi kalau beradab, maka adab itu akan memajukan orang itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di sisi manusia. Tapi kalau adab ilmunya banyak tapi tidak beradab, waliyadzubillah, takut-takut ia akan dijauhkan daripada Allah dan dijauhkan daripada disayangi oleh manusia, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan didikan aku. Addabani Rabbi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendidik aku, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan didikan aku. Dan kita mungkin dah pernah sebutkan sebelum ini bahawa antara perkara yang paling penting untuk kita didik anak-anak kita ataupun anak-anak murid kita adalah dengan adab. Seorang ayah ataupun seorang ibu tidak memberikan, ataupun seorang guru tidak memberikan perkara yang lebih baik kepada anak ataupun anak murid mereka selainkan daripada ilmu agama dan adab. Maka dua perkara ini merupakan perkara yang penting, ilmu agama yang bermanfaat dan juga adab kenabian. Kemudian disebutkan di sini tentang adab bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sentiasa merasakan keagungannya, kebesarannya, dan sentiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan yakni Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mengawasi dan mengetahui setiap apa yang kita lakukan, bahkan apa yang terdetik dalam hati kita, bahkan yang belum terdetik dalam hati kita pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang lebih tersembunyi daripada perkara tersebut. Dan yang lebih tersembunyi daripada dalam hati adalah yang belum terdetik dalam hati, kata para ulama. Naam, kemudian disebutkan di sini adab bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnahnya dan sentiasa menetapi lahiriah ilmu. Maksudnya apa? Kita zahir dan batin cuba sedaya upaya untuk mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab kita dengan Rasulullah, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, beradab dengan adabnya Rasulullah, mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita, daripada kita bangun pagi sehingga kita tidur balik. Itu antara kita menuju adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adab bersahabat dengan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menghormati dan memberi layanan terhadap mereka, iaitu kita hormat mereka, dan lebih baik daripada itu kita hormat dan juga kita dapat berkhidmat kepada mereka. Apa-apa perkara yang kita boleh berkhidmat kepada mereka, kita khidmat, kita bantu mereka ataupun kita doakan mereka. Naam, bersahabat dengan ahli keluarga adalah dengan berakhlak yang baik. Beradab dengan ahli keluarga adalah kita berakhlak dengan baik. Kalau kita suami, menunjukkan akhlak yang baik kepada isteri, menunjukkan akhlak yang baik kepada anak-anak. Kalau kita isteri, menunjukkan akhlak yang baik kepada suami, menunjukkan akhlak yang baik kepada anak-anak dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksi, bersahabatlah kamu dengan pasangan kamu dengan akhlak, dengan interaksi yang baik. Naam. Bersahabat dengan teman adalah sentiasa menyenangkannya selama bukan merupakan dosa. Naam. Adab kita dengan sahabat adalah untuk kita menggembirakan dia. Kalau dengan sahabat untuk menggembirakan, bagaimana pula dengan ahli keluarga?
Kalau dengan sahabat kita punya niat untuk menggembirakan mereka, begitu juga dengan ahli keluarga. Macam mana kita nak menggembirakan pasangan kita, menggembirakan anak-anak kita, menggembirakan orang-orang alim, menggembirakan setiap orang yang berada di sekeliling kita. Selamanya bukan dosa. Selagi mana perkara yang kita nak buat untuk menyenangkan hati mereka itu bukan satu dosa, maka boleh dilakukan. Dan bersahabat ataupun adab bersahabat dengan orang-orang yang kurang pandai adalah dengan mendoakan kepada mereka dan kasih sayang terhadap mereka, dalam erti kata kita berlemah lembut dengan mereka. Jangan kita keras dengan mereka. Mungkin kalau mereka kurang pandai ataupun tak ada ilmu, maka kita jangan mengherdik mereka dan sebagainya. Tunjukkan sifat sopan santun dan lemah lembut kepada mereka. Bahkan dalam sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang yang mungkin kasar dengan Rasulullah, mungkin minta permintaan yang kadang-kadang tak masuk akal kepada Rasulullah, akan tetapi disingkapi dengan rahmah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat lain marah nak pancung mereka yang tidak beradab di hadapan Rasulullah, tapi Rasulullah tak pernah kasar, Rasulullah tak pernah mengikut emosinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunjukkan sifat yang mulia hatta kepada orang-orang yang Rasulullah tahu mereka orang munafik, hatta orang yang Rasulullah tahu mereka ni tidak beradab ataupun orang ni tidak berilmu dan sebagainya. Dalam banyak keadaan Rasulullah menunjukkan sifat rahmah kepada setiap golongan manusia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rezekikan diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita untuk beradab dengan adabnya Rasulullah, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, dan mewarisi daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin Allahumma amin. Naam, maka menjadi kewajipan anda wahai saudaraku untuk mengagungkan orang yang berilmu dan memberikan hak mereka bagaimanapun keadaan mereka. Yakni apabila seseorang itu diberikan ilmu agama dan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka ini dipilih oleh Allah untuk berkhidmat kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, baik mengajar, baik berkhidmat dalam mana-mana cabang agama, kita hormat mereka kerana mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang keadaan mereka menunjukkan sebaliknya. Kadang-kadang kita rasa kenapa orang alim ni macam ni. Tak, kita tengok yakni mereka ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama. Kita jangan berburuk sangka tengok zahir mereka. Kita jangan judge, kita jangan jadi judgemental. Tugas kita yang diperintahkan oleh Allah untuk menghormati orang-orang yang diberikan ilmu agama. Bukan tugas kita untuk nak komen diorang, bukan tugas kita untuk nak perbaiki diorang dan sebagainya. Orang alim akan ditegur oleh orang alim yang lain kalau mereka ada kekurangan dan sebagainya, tapi bukan tugas kita yang berada bawah mereka untuk menegur mereka. La ilaha illallah. Naam. Tapi orang alim pun kena tunjuk akhlak yang baik. Sebagai orang alim, kita kena berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita kena menunjukkan, walaupun terkadang kita ni bukanlah baik mana, tapi disebabkan kita telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, ataupun mempelajari sedikit sebanyak daripada kalamullah. Jadi at least walaupun terpaksa bersifat munafik depan orang, tunjukkan akhlak yang baik supaya orang berbaik sangka kepada ahli-ahli ilmu, supaya orang berbaik sangka kepada ahli-ahli ilmu. Satu kali Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau ditegur ataupun ada orang tanya, Masya Allah, orang cakap dekat dia, kamu ni orang alim, tentunya tak pernah tinggal qiyamul lail. Tentunya tak pernah tinggal qiyamul lail. Dan Imam Abu Hanifah pada waktu itu, dia kata dia belum istiqamah bangun malam, tapi disebabkan sangkaan baik orang terhadap ahli ilmu, maka dia berazam daripada hari itu dia takkan tinggal qiyamul lail. Wah, kata. Maksudnya dua-dua pihak, yang orang kita sebagai orang awam, kita pandang tinggi kepada orang alim, dan orang alim juga seperti mana orang awam memandang kita tinggi, kita cuba sedaya upaya untuk hold up to the kepada pandangan orang lain. Bukan untuk bersifat munafik, tapi kita cuba sebaik mungkin untuk menunjukkan kebaikan
kepada orang yang telah berbaik sangka dengan kita. La ilaha illallah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak mengetahui hak orang alim di antara kita. Maksudnya hak orang alim ni perlu dipelajari dan ditunaikan. Dalam hadis menyebutkan, jadilah engkau seorang alim ataupun seorang yang mempelajari ilmu agama, ataupun seorang yang mendengar ilmu agama, ataupun orang yang mencintai ilmu agama, dan jangan engkau menjadi orang yang kelima ataupun selain daripada yang disebutkan di atas, sehingga engkau akan binasa waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Syekh Abdul Hasan bin Bunan mengatakan, tidak akan mengagungkan kedudukan para wali, iaitu kekasih Allah, kecuali orang yang agung pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini maksudnya apa? Kalau kita nak mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, perlulah kita mengagungkan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pernah sebutkan bahawa nak tahu tanda kita ni menyayangi Allah ataupun tidak adalah kita menyayangi kekasih-kekasih Allah. Dan nak tahu bagaimana kedudukan kita di sisi Allah adalah kita disayangi oleh kekasih-kekasih Allah. Kita sayang kekasih Allah adalah tanda kita sayang kepada Allah. Tanda Allah sayang kepada kita adalah apabila kita disayangi dan diingati oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk nak disayangi dan diingati oleh kekasih-kekasih Allah, kita selalu berkhidmat kepada mereka, selalu hadir majlis mereka. Bila kita selalu hadir majlis mereka, diorang tengok muka kita, diorang kenal kita, maka dia akan ingat la ilaha illallah. Moga-moga kita diingati oleh orang-orang salih, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Diingati dan dikenali oleh orang-orang salih. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, memandang orang salih dan mencintai mereka merupakan keuntungan yang sangat besar. Maka bagaimana pandangan mereka kepada orang yang meminta keberkahan mereka? Ya, ini hanya mencintai mereka sahaja dah satu keuntungan besar. Apa pula bila kita duduk dengan mereka dengan niat untuk mendapat keberkatan daripada mereka, dengan niat untuk mendapat ilmu mereka, dengan niat untuk berakhlak dengan akhlak mereka, dengan niat untuk beradab dengan adab mereka, tentunya ia menjadi satu keberuntungan yang lebih besar. Ketika duduk bersama orang-orang saleh, seseorang hendaklah membaguskan perangsakanya. Maksudnya kita berbaik sangka dengan mereka sebaik mungkin, dan mengosongkan hatinya dari segala sesuatu yang baik maupun yang tak baik. Maksudnya apa? Bila kita duduk dengan orang alim, orang saleh, kita datang dengan mangkuk yang kosong. Bila kita datang dengan mangkuk yang kosong, barulah mangkuk kita diisi. Tapi kalau kita datang dalam majlis orang alim, dalam majlis orang saleh, khalas, kita dah ada ilmu, kita dah ada adab, kita rasa kita ada tu ada ni, khalas, kita tak akan diisi dengan perkara yang baik. Maka kosongkan. Maksudnya kita datang untuk nak menadah, kita datang untuk nak menimba ilmu, nak ambil keberkatan. Tapi kalau kita, oh aku pun alim juga, aku pun dah ada keberkatan, aku ni lebih hebat, aku pun belajar dengan orang tua, orang lah, takkan dapat manfaat. Kita takkan dapat manfaat. Apatah lagi orang yang memandang kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang alim dengan penentangan ataupun kritikan. Waliyadzubillah, takkan dapat keberkatan daripada mereka. Kerana mereka ni orang-orang yang kita baca dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa tidak ada seorang yang mendekatkan diri aku seperti mana orang-orang yang telah melakukan segala apa yang difardukan oleh aku. Apabila mereka telah menunaikan kefarduan, mereka berterusan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat, sehingga Allah mencintai mereka. Bila Allah cinta mereka, pandangan mereka dengan pandangannya Allah, pendengaran mereka dengan pendengarannya Allah, percakapan mereka dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hakadha. Jadi mereka bila pandang dengan pandangannya Allah, jadi keberkatan bila diorang pandang kepada kita itu dengan keberkatan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ada
perbezaan. Kita ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mata kita tak bersih, mungkin telinga kita tak bersih, mungkin lidah kita tak bersih dan sebagainya. Akan tetapi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan mereka, pendengaran mereka, percakapan mereka, gerak-geri mereka, sehingga daripada hujung rambut hingga hujung kaki mereka itu penuh dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habib Zain mengatakan, berhati-hati apabila bersahabat dengan orang-orang saleh. Berhati-hati bila berkata satu orang alim, satu orang saleh, dia kata orang-orang yang diharamkan keberkatan bukanlah orang yang tak pernah duduk dengan orang saleh. Orang-orang yang diharamkan, yakni tidak diberikan keberkatan, bukanlah orang-orang yang tidak pernah melihat ataupun duduk dengan orang saleh. Akan tetapi orang yang tidak mendapat keberkatan adalah bila diberi peluang untuk duduk ataupun hadir dalam majlis orang saleh, tapi mereka tidak beradab di hadapan orang-orang saleh. Jadi bila kita, lebih bahaya kalau kita dapat duduk dalam majlis orang saleh tapi kita tidak beradab di hadapan mereka. Biarpun ahsan lagi kita tak hadir dalam majlis mereka, jadi kita tak meletakkan diri kita dalam bahaya. Tapi bila kita duduk dalam majlis orang alim, orang saleh, maka perlu kita berhati-hati. La ilaha illallah. Kat sini disebutkan tanda kesengsaraan adalah apabila seorang hamba diberi anugerah bersahabat dengan para arif billah, orang yang kenal dengan Allah, kemudian dia tidak menghormati mereka. La ilaha illallah. Lepas tu di sini disebutkan tentang manfaat, yakni syafaat. Allah Subhanahu wa taala, syafaat yang terbesar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya syafaat, syafaatul uzma. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan juga syafaat kepada para nabi, para rasul, dan juga kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala tanya, adakah dia pernah duduk di sisi majlis orang alim sewaktu di dunia? Jadi orang ni kata tak pernah. Lepas tu dia orang tanya lagi, adakah dia mencintai seorang alim? Pun tak juga. Adakah pernah duduk dalam satu meja ataupun satu majlis dengan orang alim? Pun tak. Adakah nama dia ataupun ada nama dalam nasab dia yang sama dengan nama orang alim? Pun tak juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya kerana apa? Kerana dia mencintai orang yang mencintai orang alim. Syuf, punya jauh, far-fetched, lebih kurang jauh lah kan. Tapi sebab dia mencintai orang yang mencintai orang alim, pun mendapat asbab pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang alim. Bagaimana pula kalau di dalam hatinya ada kecintaan Sayyidul Ulama, ketua para ulama, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah nak asbab paling kecil supaya Rasulullah boleh sampaikan syafaat dia kepada kita. Jadi kita hadir majlis maulid ataupun kita buat program selawat, program maulid untuk mengenalkan umat Rasulullah kepada Rasulullah, untuk menanam kecintaan dalam hati umat Rasulullah kepada Rasulullah, agar supaya dia akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama merupakan, dan orang-orang saleh merupakan perantaraan di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat lain tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani seorang alim dan seorang salih, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan satu hari orang datang kepada dia minta doakan kepada satu orang ahli keluarga dia yang telah meninggal dunia, yang mungkin dia mimpi tengok orang tu kena azab. Ini si fulan, dia mimpi ahli keluarga dia kena azab. Jadi dia mendatangi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, cakap, ya Syekh, boleh tak kau doakan kepada ahli keluarga aku yang telah meninggal dunia, aku nampak dalam mimpi dia sedang diazab. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan bahawa adakah orang tu pernah hadir majlis aku? Jadi kata tak pernah. Adakah orang tu pernah melihat aku? Tu kata tak pernah. Ba'din dia kata, adakah orang tu pernah berada dekat sewaktu aku berjalan sehingga habuk-habuk
kesan daripada aku berjalan dengan anak murid aku tu terkena badan dia. Wabakdin, kalau tak silap orang tu kata tak pernah. Kemudian orang tu, Syekh Abdul Qadir mengatakan, adakah orang tu kenal nama aku? Dia kata, naam, dia kenal. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, khalas, aku akan doakan untuk dia. Hatta kita kenal nama orang alim sahaja pun menjadi asbab keberkatan. Dan berapa banyak, alhamdulillah, kita telah diberi taufik untuk mendengar ramai daripada nama para ulama dan nama para sulaha, orang-orang salih daripada kitab yang kita baca ini. La ilaha illallah. Nah, catatan akhir 162. Seorang imam pemberi nasihat, Syekhul Islam dan Wali Allah Abu Uthman Sa'id bin Ismail Al-Hiri An-Naisaburi di kalangan ulama Khurasan. Beliau seperti Al-Junaid di kalangan ulama Iraq. Al-Hakim mengatakan, para guru kami sepakat bahawa Abu Uthman adalah seorang yang makbul doanya dan merupakan tempat bertemu para ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud. Naam. Kemudian 166, Al-Imam Al-Allamah As-Salih Al-Wali Abul Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i. Ini satu orang alim, satu orang salih yang masyhur juga, Sya'rani, Imam Sya'rani. Belajar kepada para imam di masanya seperti Syekhul Islam Zakaria, Syihab Ar-Ramli, Al-Ashmuni dan sebagainya. Beliau memiliki keunggulan dalam berbagai ilmu. Kemudian beliau menempuh jalan tasawuf dan bersungguh-sungguh hingga mencapai puncaknya. Sebahagian besar karyanya adalah mengenai tasawuf, adabnya serta riwayat hidup para tokohnya, iaitu tokoh orang ahli tasawuf. Nah, bab yang seterusnya, peringatan akan penentangan terhadap wali dan orang salih. Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitabnya Lataiful Minan sebagai berikut: wasiat dan petunjuk. Wahai saudara, janganlah engkau pergi kepada orang-orang yang mencela kelompok ini dan mengejek mereka, agar engkau tidak jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebencian darinya. Kerana mereka adalah kaum yang duduk bersama Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran, keikhlasan dan kesetiaan yang sebenarnya, serta selalu mengawasi nafsu dengannya. Mereka tidak menyerahkan kepimpinan kepadanya. Mereka telah menyerahkan kepimpinan kepadanya, menempatkan diri di hadapannya dan meninggalkan sikap membela diri kerana malu dengan sifat ketuhanannya dan merasa cukup dengan sifatnya yang selalu mengurus hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala melakukan untuk mereka yang lebih baik dari yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Seperti Allah Subhanahu wa taala akan memerangi orang yang memerangi mereka dan memenangkan orang yang membela mereka. Kelompok ini diuji dengan manusia, terutama para ahli ilmu zahir. Maka akan didapati sedikit sahaja dari mereka yang hatinya lapang untuk mahu membenarkan wali tertentu. Bahkan akan mengatakan, ya, kami tahu bahawa para wali itu ada, tetapi siapa mereka? Waliyatubillah. Maka tidaklah disebut seorang wali kepadanya, tetapi dia akan menyebut kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Lidahnya fasih untuk berdebat. Maka berhati-hatilah kepada orang yang demikian, ataupun maka berhati-hatilah terhadap orang yang demikian, dan berlarilah darinya sebagaimana berlari dari macan, ini dari singa. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, barang siapa yang menentang orang-orang arif, orang yang kenal Allah, maka akan diberikan hati yang keras. Waliyahzubillah. Syekh Abu Turab An-Nakhshabi mengatakan, apabila hati telah biasa menyimpang dari Allah, iaitu banyak melakukan maksiat, maka dia akan ditemani sikap suka mencela orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyahzubillah tabaraka taala. Ketahuilah sesungguhnya para nabi dan para wali Allah berakhlak penyayang kepada hamba-hambanya. Mereka tidak mahu menyumpahi orang yang menzalimi mereka. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memiliki ghairah, iaitu rasa cemburu terhadap mereka jika kehormatan mereka dinodai atau kesucian mereka diinjak-injak. Bila terjadi yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkit membela mereka,
memberikan balasan terhadap orang yang menyerang mereka dan akan memenuhi hak mereka dari orang yang memusuhi. Dalam hadis kursi dikatakan, barang siapa menyerang seorang waliku, maka Allah menyatakan, iaitu mengisytiharkan perang terhadapnya, ya ini aku umumkan perang kepadanya. Hal itu dikarenakan seorang wali tidak membela dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membelanya. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berlindung kepada Allah dari sikap menentang para walinya. Amin, Allahumma amin. Al-Imam Ahmad bin Idris Al-Maghribi mengatakan, jangan sampai engkau menghina seorang Muslim atau menyakitinya kerana mungkin sahaja dia seorang wali Allah dan engkau tidak mengetahuinya, maka engkau akan masuk di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam keterangan lain dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala marah demi para walinya sebagaimana singa marah demi anak-anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerangi 3 kelompok ahli maksiat: pencuri jalanan, pemakan riba, dan orang yang menyakiti para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, para walinya. Di dalam hadis kursi yang lain disebutkan, barang siapa yang menentang seorang waliku, bererti dia menyatakan perang, iaitu mengisytiharkan perang terhadapku. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ma'idah, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, mengenai pemakan riba, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tinggallah sisa riba yang belum dipungut jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan, iaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya akan memerangi kamu. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menyakiti seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, bererti ia memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata seorang arif billah, seorang wali terkadang cemburu, iaitu tersinggung jika disakiti atau tidak dihormati. Sebahagian orang ketika melihat itu menyangka bahawa itu merupakan pembelaan si wali terhadap dirinya sendiri atau menuntut untuk dihormati. Padahal tidak demikian. Dia tersinggung kerana sesuatu yang dia ketahui, iaitu rahsia kewalian yang Allah titipkan, simpankan kepadanya. Jadi ketersinggungannya kerana tidak ada pengagungan atau penghormatan kepada rahsia itu. Sayyidina Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi pernah ditanya tentang doa yang buruk dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kepada orang yang membicarakan dan menyerang kehormatannya, padahal kita diperintahkan untuk memberi maaf dan tidak membalas. Al-Imam Idrus bin Umar menjawab bahawa hal itu bukanlah masalah kelebihan memberi maaf dibandingkan dengan melakukan pembalasan, kerana balasan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bukanlah sekali-kali untuk dirinya, melainkan beliau melakukan itu sebagai pembalasan bagi kehormatan para sahabat agar tidak dinodai. Demikian pula setiap pembalasan yang muncul dari seorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam agama, baik para sahabat maupun orang-orang lainnya, yang jika tidak dibalas justru akan membawa kepada pelecehan dan penodaan terhadap agama. Hal ini merupakan penjagaan terhadap agama Islam, bukan pembalasan untuk diri sendiri. Demikian keterangan yang ringkas dari kitab An-Nahlul Mawrud. Naam. Dalam perbahasan ataupun dalam bab ini, Al-Imam Imam Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menyebutkan, jangan sekali-kali kita menentang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang salih. Jangan sampai engkau pergi kepada orang yang mencela kelompok ini dan mengejek mereka. Maksudnya jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak suka kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bercakap buruk tentang kekasih-kekasih Allah Subhanahu. Jangan duduk dengan orang-orang yang bercakap buruk ataupun berburuk sangka dengan orang lain, apatah lagi dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini orang yang suka cakap tentang orang lain, merendahkan orang lain. Seperti mana dalam hadis Nabi, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim, cukup seseorang itu dianggap orang yang tak baik bila dia merendahkan orang lain. Merendahkan orang Islam lain pun dah cukup buruk, apatah lagi merendahkan kekasih Allah. Merendahkan orang lain, orang Islam lain dah cukup buruk, apatah lagi merendahkan ahli ilmu, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan sekarang mungkin dalam grup WhatsApp ataupun dekat Facebook dan sebagainya, kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang post tentang perkara-perkara yang tak baik dan sebagainya. Kita kalau boleh elak daripada membaca perkara-perkara yang tak baik seperti itu, jangan kita baca. Orang cerita tentang kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, merendahkan kedudukan mereka dan sebagainya, maka kita, kalau boleh elak daripada baca dan sebagainya, ahsan, agar engkau tidak jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat kebencian mereka. Kenapa? Sifat mereka menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tak pilih untuk menguruskan tentang kehidupan mereka ataupun memilih apa-apa kecuali apa yang dipilih oleh Allah untuk mereka. Maksudnya apa? Seperti yang kita pernah sebutkan sebelum ni, sentiasa mendoakan ataupun sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguruskan kehidupan mereka, dan sentiasa beristikharah di waktu pagi dan di waktu malam, sehingga mereka tidak melakukan sesuatu apapun, baik perkataan, baik perbuatan, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mereka. Kita kadang buat benda ikut hawa nafsu, kita cakap ikut hawa nafsu, kita buat perbuatan, bertindak mengikut hawa nafsu. Tapi orang-orang salih ni, mereka sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya tidak ada sesuatu pun yang keluar daripada lidah mereka ataupun perbuatan mereka kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mengembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauhkan beza kita dengan diorang, jauh. Dan mereka ada kekuatan untuk mengawal daripada hawa nafsu mereka sebagai menunjuk adab mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang bila nak lepaskan marah, khalas kita lepas dia. Kita tak fikir yang Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengawasi kita. Kalau kita merasa kita diawasi oleh Allah, Allah sentiasa hadir bersama kita, maka kita tak akan buat sesuatu yang kurang adab di hadapan Allah. Contohnya apa? Kita tengah marah, tiba-tiba orang yang kita hormati datang. Tengah marah betul ni, tiba-tiba orang yang kita hormat datang, kita terus berhenti marah, lupa terus yang kita tengah marah. Sebab apa? Adab, nak tunjuk adab kepada orang yang kita hormati, orang yang kita sayangi dan sebagainya. Kalau benar kita rasa kehadiran Allah bersama kita setiap waktu dan keadaan, maka kita akan menjaga adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap waktu dan keadaan. Dan ini keistimewaan orang-orang salih. Hati mereka sentiasa hadir bersama Allah, dan mereka sentiasa menjaga adab kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, subhanallah, kadang-kadang dalam ibadah pun lupa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta dalam sembahyang kita tak jaga adab. Dalam sembahyang kita fikir apa nak masak lepas ni, apa yang kita nak buat lepas ni, kita nak pergi mana lepas ni dan sebagainya. Sebab tu dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ya, ini Allah sedang menceritakan tentang keagungannya. Kemudian Allah ubah dalam ayat seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah suruh kita sebut bahawa kita hadir bersama Allah. Iyyaka, kepada kamu ya Allah. Ya, ini seakan-akan Allah tu, kita merasakan kehadiran Allah di hadapan kita. Sepatutnya macam tu. Ya. Maka Allah melakukan untuk mereka yang lebih baik dari yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Hadza wadih. Kalau kita serahkan segala urusan kita kepada Allah, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku menyerahkan segala urusan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah yang maha khabir, Allah maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah latif, yang maha lembut dalam melakukan segala sesuatu. Jadi bila kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka urusan kita diserahkan kepada zat yang terbaik dalam menguruskan segala sesuatu. Tapi kita sibuk nak menguruskan semua benda, tapi benda yang Allah suruh buat kita tak buat. Kita buat apa yang Allah nak kita buat, apa yang kita boleh atur kita atur, tapi at the end of the day kita serahkan segala urusan kepada Allah. Kita buat urusan sebaik mungkin, kita plan sebaik mungkin, tapi kita yakin kalau Allah yang plan itu yang lebih terbaik. Sama ada ikut plan yang kita plan ataupun tidak, tu belakang kira.
Kita yakin bahawa kalau Allah dah decide sesuatu untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian disebutkan di sini kelompok ini, iaitu orang-orang salih diuji dengan manusia, iaitu orang yang Allah sayang diuji. Para nabi kekasih Allah diuji. Jadi orang-orang salih, orang-orang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala juga diuji. Naam. Jadi antara orang yang selalu menjadi asbab mereka diuji siapa? Para ahli ilmu zahir, iaitu ulama-ulama. Kita tahu ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Ilmu zahir ni basically kebanyakannya yang terkait dengan fiqh. Maksudnya amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh badan yang zahir. Adapun ilmu yang batin, ilmu-ilmu yang terkait dengan hati. Dan ilmu yang terkait dengan hati ni biasanya ilmu-ilmu tasawuf dan sebagainya. Jadi orang-orang yang cenderung kepada ilmu zahir, ilmu fiqh, terkadang mereka diuji untuk tidak menyukai orang-orang daripada ilmu batin. Dia biasa, secara logiknya pun, apa-apa yang kita mahir dalam bidang tersebut, kita akan rasa ilmu tu yang lebih penting daripada ilmu lain. Kita belajar engineering, kita rasa engineering lebih bagus daripada accountancy. Belajar accountancy rasa lebih baik daripada law wahakala. Jadi hatta ilmu agama, dan ini dibahaskan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka terkadang orang-orang salih ni mereka diuji, yakni orang-orang yang mempunyai ilmu zahir tidak menghormati mereka. Jadi bila tidak dihormati mereka, kadang-kadang menjadi asbab. Naam, dikata ya, kami tahu bahawa para wali itu ada, tetapi siapa mereka? Dia tahu wali itu wujud, akan tetapi dia kata mungkin dah tak ada zaman sekarang, ataupun mungkin nak hormat dia, kenapa dia bukannya wali? Nak tunjuk kehormatan kepada orang lain tu kadang-kadang tak ada. Jadi menjadi asbab diorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tetapi dia akan menyebut kelebihan yang Allah berikan kepadanya, lidahnya fasih untuk berdebat. Maka berhati-hatilah daripada orang yang demikian, dan berlarilah darinya sebagaimana berlari dari singa. Dekat sini perkara yang penting, Syekh Abu Turab mengatakan apabila hati telah biasa menyimpang dari Allah, iaitu melakukan maksiat kepada Allah, maka dia akan ditemani sikap suka mencela orang yang dekat dengan Allah. Jadi nak elakkan hati bermaksiat macam mana? Kurangkan, first bertaubat kepada Allah, kemudian kurangkan duduk dengan orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, dan kurang melihat kepada perkara-perkara maksiat. Kadang-kadang bila dah selalu tengok maksiat tu dah dianggap ringan. Bila selalu bergaul dengan ahli maksiat, kita pun akan melihat maksiat tu jadi ringan. Jadi kita pun dah waliyadzubillah pun melakukan maksiat. Bila kita lakukan maksiat banyak, waliyadzubillah, hati tu pun akan memandang buruk kepada ahli orang-orang yang baik. Kita pernah sebutkan pada pengajian yang lalu, barang siapa yang duduk dengan orang yang baik, lama kelamaan dia akan jadi baik, walaupun dia pada awalnya orang yang tak baik. Orang yang duduk dengan orang yang tak baik, lama kelamaan dia jadi orang yang tak baik, walaupun sebelum ni dia orang yang baik. Dalam disebutkan juga, orang yang duduk dengan orang yang baik, dia akan belajar bersangka baik hatta dengan orang yang tak baik. Dan orang yang duduk dengan orang yang tak baik, lama kelamaan dia akan belajar bersangka buruk hatta dengan orang yang baik. Jadi sebab tu penting duduk dengan siapa kita duduk. Kita duduk dengan orang baik, walaupun kita tak baik, kita boleh jadi, insya-Allah satu hari kita jadi baik. Kita duduk dengan orang yang baik, kita akan belajar bersangka baik hatta dengan orang yang tak baik. Tapi bila kita duduk dengan orang yang tak baik, kita akan belajar bersangka buruk hatta kepada orang yang baik. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Afwan, kita berhenti pukul 12, okey? Afwan, ke nak berhenti sini? Afwan, tadi kita mula lambat. Tak, maaf banyak-banyak, tadi saya terlambat. Kalau nak berhenti sini sekarang, kita boleh berhenti. Kalau nak sambung sikit pun boleh. Boleh sambung sikit, okey, insya-Allah. Afwan, tadi terlambat. La ilaha illallah. Naam.
Kemudian disebutkan di sini tentang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yakni secara umum kita diajarkan untuk memaafkan kesalahan orang terhadap kita. Memaafkan kesalahan orang terhadap kita tu sebagai satu didikan yang Allah inginkan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memaafkan orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang yang buat baik. Itu didikan kepada kita. Dan apabila seseorang hamba telah melalui didikan tersebut ataupun telah berjaya mendidik nafsunya itu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menguruskan hal dia, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi bila ada orang buat salah dekat dia, dia terus maafkan. Banyaklah kisah-kisah yang kita pernah ceritakan sebelum ni ataupun kita pernah baca tentang orang-orang saleh, orang marah dia, orang caci dia, sikit pun, yakni kadang-kadang dia marah diri dia sebab apa? Dia lambat nak maafkan orang lain. Dia akan maafkan, dia akan marah diri dia kenapa dia susah nak maafkan orang lain. Sampai ke satu tahap yang mana dia dah mudah. Orang buat salah je, kadang macam cerita tentang Ibrahim Adham, orang ada askar pukul kepala dia. Dia kata, yang mana later on askar tu minta maaf kat dia. Dia kata, sewaktu kau pukul kepala aku, sebelum kau angkat rotan tu daripada kepala aku dah maafkan kau. Ini sebelum rotan tu kau angkat daripada kepala aku dah maafkan kau. Punya laju dia berjaya untuk mengawal emosi dia dan memaafkan orang lain. Tapi orang-orang macam ni adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak marah, bahkan dia dah berjaya kontrol dia punya nafsu dia. Yang marah kepada orang yang buat kat dia siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebab orang ni kekasih Allah Subhanahu. Jadi dia dah tak perlu balas, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan balas bagi pihak kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu berhati-hati jangan sampai kita marah ataupun buat salah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, kerana Allah memiliki ghairah, rasa cemburu terhadap mereka jika kehormatan mereka dinodai atau kesucian mereka ditijak-tijak. Bila terjadi yang demikian, maka Allah akan bangkit membela mereka, demikian memberikan balasan terhadap orang yang memerangi mereka ataupun menyerang mereka, dan akan memenuhi hak mereka dari orang yang memusuhi. La ilaha illallah. Nah, dan kita sebutkan bahawa dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memerangi hanya dua kelompok. Allah memerangi dua kelompok, mengisytiharkan perang kepada dua kelompok. Satu, pemakan harta riba. Yang kedua, orang-orang yang memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, memerangi orang yang memakan riba, Allah sebutkan dalam Al-Quran, memerangi daripada kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang memerangi kekasih-kekasih Allah disebutkan dalam hadis. Nah, lepas tu disebutkan di sini, seorang wali terkadang cemburu ataupun tersinggung jika disakiti, dan orang lain menyangka bahawa dia nak protect diri dia, tapi sebenarnya dia nak protect bukan diri dia. Dia nak protect agar supaya orang lain tidak memandang rendah kepada kewalian ataupun kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan selepas ni, kisah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang menentang dia, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi dia marah orang tu balik. Bukan sebab dia tersinggung, tapi sebab dia ni adalah sahabat-sahabat Nabi, dan kalau orang suka-suka hati menodai kemuliaan, kesucian, martabat sahabat Nabi, jadi bila orang attack satu sahabat Nabi, dibiarkan, maka orang akan attack yang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi dia tak nak benda tu berterusan berlaku. Jadi dia pun memerangi ataupun membalas kepada orang yang menyakiti ataupun menodai kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga dengan boleh dikiaskan dengan kekasih-kekasih Allah ataupun para ulama dan sebagainya. Maksudnya terkadang orang alim ataupun orang salih itu dia
membalas perbuatan orang yang jahil kepada mereka tu bukan sebab untuk diri mereka sendiri, tapi untuk menjaga kehormatan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kalangan orang salih ataupun daripada kalangan ahli-ahli ilmu. Boleh faham insya-Allah? Maksudnya diorang balas tu bukan untuk diri diorang, bukan kerana nak jaga kehormatan diri sendiri, tak, tapi nak menjaga kehormatan orang yang diberikan ilmu, orang yang diberikan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik daripada sahabat Nabi ataupun daripada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun siapa-siapa mereka yang mempunyai darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi dengan walhasil, maksud daripada ataupun khulasah daripada apa yang kita baca tentang bagaimana nak didik diri kita ni untuk bersangka baik kepada semua orang. Kerana disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah sembunyikan keridhaannya dalam ketaatan. Allah sembunyikan keridhaannya dalam ketaatan. Jadi jangan kita meremehkan mana-mana ketaatan, mana-mana perintah Allah, kerana kita tak tahu dekat mana terletaknya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahaja kita senyum dekat orang lain, Allah redha kat kita dengan sebab senyuman. Sebab senyum tu adalah satu sedekah. Walaupun perkara tu kadang-kadang kita rasa biasalah, senyum, bukannya susah kan. Tapi kadang-kadang amalan yang ringan tu menjadi asbab kita mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita menggembirakan hamba Allah yang lain. Yang kedua, jangan kita memandang rendah maksiat kerana kita tak tahu di mana terletaknya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana-mana dosa, kadang-kadang kita rasa dosa kecil je dan sebagainya, tapi kita tak tahu mungkin sahaja kerana dosa yang kecil itu kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kerana kita meremehkan dosa yang kecil. Allah tak suka kita meremehkan dosa yang kecil, ataupun kita rasa khalas ni dosa kecil je, Allah Ghafur, Allah boleh maafkan. Jangan, sebab kata orang saleh, tak ada dosa yang boleh kita anggap kecil bila kita nak bandingkan dengan nikmat yang besar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita meremehkan mana-mana dosa yang kecil, kerana mungkin sahaja dalam dosa yang kecil itu terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan rahasianya dalam hamba-hambanya ataupun dalam makhluknya. Jadi kita tak tahu, kalau kita buat baik dengan hamba Allah si fulan, yang mana diletakkan rahsia Allah di dalamnya, menjadi asbab kita mendapat rahsia tersebut. Kita tak tahu, seperti yang kita sebutkan dalam pengajian yang lalu juga, tentang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia pergi dekat pasar, tengok orang jual ikan. Rupanya orang tu mempunyai ilmu yang tinggi tentang kenabian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini jual ikan je tapi diberikan ilmu yang luar biasa. Jadi kita tak tahu siapa yang mempunyai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun rahsia yang diberikan oleh Allah, ataupun cahaya yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita bersangka baik dengan dia, mungkin sahaja kita akan dapat baik, kita akan dapat rahsia dan cahaya tersebut. Tapi kalau kita tak beradab, tidak berakhlak dengan orang yang diberikan cahaya dan rahsia oleh Allah, macam mana kita nak dapat cahaya dan rahsia? Jadi awal, go back to the basic. Bagaimana kita nak latih diri kita ni untuk menghormati dan bersangka baik kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu, bukan hanya manusia, bukan hanya orang Islam, yakni kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, kita hormat dan merasakan bahawa kita lebih buruk daripada dia. Sehingga bila kita rasa diri kita lebih rendah daripada dia, mudah untuk kita menghormati mereka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. InsyaAllah kita akan sambung bab ini pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk berbaik sangka kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang Islam, khususnya orang-orang yang
diberikan kesalehan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang yang alim yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terlepas dari mendapat keberkatan mana-mana orang-orang salih, tak terlepas dari mendapat keberkatan daripada mana-mana orang alim. Kadang-kadang kita ada sifat ta'assub, guru kita je kita nak keberkatan, nak ilmu daripada guru kita je, guru orang lain khalas tak, kita ada segregation, ada nak membeza-bezakan, oh ni guru kita, ni ustaz kita, ni tariqah kita, ni cara kita dan sebagainya. Lah, kita nak ilmu daripada apa-apa ilmu yang bermanfaat yang boleh kita dapat daripada mana-mana orang alim. Kita ingin ilmu yang bermanfaat daripada setiap orang alim. Mana-mana keberkatan, mana-mana cahaya, mana-mana rahsia yang Allah letakkan, yang Allah simpankan daripada mana-mana orang salih, kita nak segala keberkatan dan segala ilmu dan segala cahaya daripada setiap orang salih, sehingga kita tidak terlepas daripada mendapat keberkatan mana-mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minta maaf banyak-banyak sekali lagi terlambat tadi, afwan, ijazah kalau ijazah yang saya dapat terhadap ilmu dan segala amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sahih dan benar, seperti mana yang diberikan oleh para guru kami, maka saya ijazahkan kepada adik-adik dan juga kepada ibu-ibu ijazah yang saya dapat daripada guru-guru kami. Moga-moga ini menjadi asbab diberkati setiap amalan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jawab qabiltu al-ijazah. Qabiltu al-ijazah. Saya terima ijazah. Barakallah. على هذه كلها صاج مخارات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وأجالنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.